Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang mulia Tuan Imam Masjid Besar Dakwah, pegawai-pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sebelum kita menunaikan fardu zuhur pada hari ini, kita luangkan masa untuk kita berbincang dengan masalah haji dan umrah. Moga-moga apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita masuk pula iaitu rukun yang kedua, iaitu wukuf di Arafah. Maksud wukuf, dulu pertama niat, yang keduanya masuk dia, yang keduanya rukun dia haji, iaitu wukuf di Arafah. Arafah, pengenalan Arafah, bumi Arafah, tanah Arafah, tanah halal, bukan tanah haram. Cuma sedikit saja bumi Arafah, tanah haram di depan Masjid Namirah. Masjid Namirah di pada Arafah tu, di depan tu, macam di mihrab, di depan mihrab tu tanah haram. Lain semuanya tanah halal. Sebab apa dia salah satu menjadi syariat Islam Arafah? Sebab banyak sangat sejarah yang berkaitan dengan nabi-nabi dulu-dulu. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Adam. Ini sebab itu salah satu dia jadi syariat Islam. Jadi rukun haji. Siapa pergi ke Arafah, pergi Mekah, menunaikan ibadat haji, siapa tak pergi ke Arafah, tak sah haji dia. Sebab dia rukun. Jadi rukun yang kedua dalam ibadat haji iaitu wukuf. Makna wukuf mana berada di bumi Arafah wala satu saat sekalipun, sah dah. Dalam sebarang keadaan, sama ada berdiri ke, duduk ke, tidur ke, berjalan ke, sah. Bermula dari gelincir matahari hari 9, makna masuk waktu zuhur hari 9, sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Naik fajar 10 Zulhijjah, habis waktu wukuf. Lagi tak naik fajar, maka sah wukuf. Walaupun 3 minit lagi nak masuk naik fajar, 2 minit, dan kita ada di bumi Arafah, sah dah wukuf. Ini yang kata wukuf mana berhenti di bumi Arafah, lalu di bumi Arafah, sah dah dalam masa wukuf. Masa wukuf ingat nak, daripada gelincir matahari hari 9 masuk waktu zuhur, masuk waktu wukuf, sehingganya berlautan sampai pagi besok. Pagi 10 roh. Naik fajar 10 pagi esok, habis waktu wukuf, tak ada. Hanya inilah masa saya ada bertugas dulu di Mekah. Maka hari 8 Tarwiyah sebelum 2 hari 3 hari nak wukuf. Tak benar orang-orang saya tak pergi berjalan. Biar ziarah sana, biar ziarah. Sebab takut sesat. Hari 8 Zulhijjah kita akan pergi ke Arafah. 8 Zulhijjah pindah. Tiba-tiba kita tak ada orang cari, tak jumpa orang, tinggal. Ini berlaku nak. Orang tinggal kita nak pergi Arafah, tak tahu, sedangkan kita dalam ibadat haji. Ataupun tak niat haji tapi nak pergi Arafah, nak niat haji pun nak pergi, tak jumpa. Maka ingat, inilah keadaannya. Takut tak dapat haji. Sedangkan di sini kita beria-ia nak pergi buat ibadat haji.
Bila masuk haji, pertamanya niat, kedua wukuf. Dan kita nak tak pergi wukuf di Arafah, maka haji kita tak terpakai. Ini keadaannya. Baik. Daripada Masjidil Haram nak pergi Arafah lebih kurang 22 km. Lebih kurang 22 km. Jadi ingat, waktu yang afdal wukuf, masa dia panjang, dia ada lebih kurang 16 jam setengah waktu wukuf. Tapi waktu yang afdal bermula siang habis kita duduk di Arafah, siang habis masuk zuhur tu sampai jatuh matahari, dan malam pula duduk sebahagian lepas Isyak kita berangkat pergi Muzdalifah. Itu waktu yang afdal. Tapi sekarang ni tuan-tuan, sistem taraddudiyah yang dipenalkan oleh Arab Saudi pada tahun 2003, maka tak mungkin kita habuan kita. Kadang-kadang lepas zuhur kena berangkat pergi Muzdalifah, kadang-kadang lepas asar kita tak ada lepas maghrib. Tapi kalau berangkat lepas Isyak, alhamdulillah, ini tak sentuh. Sebab tu sekarang ni, dulu tak sembahyang zuhur jamak di Arafah, sekarang jamak. Dulu boleh tahu hukum, tapi nak jamak apa? Satu nak berangkat lepas Isyak, dah keluar apa? Tapi sekarang kena berjamak. Pasal apa jamak? Takut kita saat ni sembahyang asar tak dan. Pasal apa tak dan? Takut lepas asar berangkat, lepas zuhur dekat asar kita pi jam nak sembahyang asar mana? Ini jadilah. Memang dulu pun ada, boleh kita jamak. Dalam menusuk haji, ibadat haji boleh jamak zuhur dengan asar, maghrib, isya. Jamak tamam. Mau pula jamak takdim. Dulu ada, tapi tak buat. Sebab tidak ada mengganggu-gugat. Sebab semuanya berangkat lepas Isyak. Nak jamak tak apa lagi. Kadang-kadang lepas Isyak ni pukul 9, 10 lah. Ini tuan-tuan. Sebab tu dulu tak ada. Mula-mula tahun 2003 ni sampai sekarang. Sampai kiamat lah kadang-kadang. Dulu berangkat pergi ke Muzdalifah. Terus sudah pergi. Lepas zuhur ke, lepas asar ke, lepas maghrib ke Isyak. Lepas maghrib, tengok. Tak ada nak Isyak. Tengok. Lepas maghrib. Tak apalah, cuba siang. Lepas asar, lepas zuhur. Tak kacau. Ini. Dan sembahyang maghrib dulu lah. Sembahyang Isyak di sana. Tidak. Tak andu kalu. Dulu semuanya lepas Isyak tak ada kalut. Lah ni jadi sistem taraddudiyah. Habis lepas maghrib. Dan juga dekat kalut. Sudah sembahyang, lari naik bayang. Lari. Batulah kalut. Lepas tu berangkat daripada Muzdalifah pergi Mina waktu nak jam berapa? Muzdalifah pergi ke Mina. 4 pagi. Dia. Bermakna 4 pagi tak masuk subuh ni. Naik bas 4 pagi. Sembahyang subuh di mana? Sembahyang subuh? Tak subuh. Sembahyang subuh di mana? Minadan. Ini tuan-tuan. Ini semua celaru lah ni. Baik. Syarat sah wukuf. Nak bagi sah kita wukuf. Pertama sekali telah berihram haji. Kita niat haji dah. Kalau tak niat haji bukan nama wukuf. Pergi melancong. Pertama sekali kita kena niat haji. Tak niat haji tak sah kita wukuf. Wukuf nak tak apa, kita akan ada kaitan. Yang keduanya, ahli ibadat seorang yang tidak gila, mabuk, hilang akal, murtad sepanjang masa wukuf. Mana ni ahli ibadat, mana boleh buat ibadat.
Kalau yang tak boleh buat ibadat, gila tak? Itu tak boleh buat, tak boleh wukuf. Ini yang keduanya ahli ibadah. Bukan ahli ibadah tak pisah. Orang gila pergi wukuf, tak pakai. Yang ketiganya berada di bumi Arafah wala seketika dalam waktu wukuf. Ada lalu tak parah bumi Arafah. Tambah-tambah kita duduk tidur makan berak lagi baik lagi ya. Ini yang kata Arafah nah. Ini yang kata Arafah. Amalan-amalan sunat wukuf di Arafah tadi bertalbiahlah banyak-banyak. Tak ada kerja. Tak larat lena, larat baca. Tu amalan sunat tu. Dan nak berdoa masa matahari dekat itu, depa berdoa tak? Istighfar dan taubat banyak kita minta ampun ke Tuhan di padang Arafah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilaih. Banyak bertobat sebab kita memang kita kesalahan banyak dengan Allah. Tuhan dah semayang tu, tambah tak semayang lagi tak tawan. Yang kita berzikir dan berdoa, ingat ke Allah banyak-banyak. Berdoalah kepada Allah. Tetap iman. Minta anak-anak kita masuk iman. Minta Tuhan ampun dosa ibu bapa kita. Alhamdulillah ni. 4 sembahyang berjemaah. Jadi tuan-tuan nak ingat, duduk di Arafah sembahyang jemaah dan dah berjemaah, sembahyanglah jamak. Jamak dah buat. Jamak tamam. Memang sejak 2003 maka bila duduk di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, semuanya sembahyang jamak tamam. Boleh. Memang dulu pun boleh. Tahu hukum boleh. Tapi tak ada masalah tu tak buat. Lah memang ada masalah. Takut-takut bergerak. Daripada Arafah Muzdalifah lepas Zuhur kah, dia dah tak kacau. Baik. Banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita duduk di Arafah, wukuf di Arafah. Pak mendengar khutbah, di sana ada khutbah Jumaat. Dulu saya tulis tiap-tiap tahun baca khutbah. Tiap-tiap tahun baca khutbah Jumaat, khutbah Arafah. Khutbah Arafah ni tuan-tuan, bila kita masuk waktu, maka azan. Sudah azan, terus baca khutbah Arafah. Betul tak? Itu khutbah. Dulu saya ada baca dulu. Tiap tahun saya baca di ibu pejabat. Saya ada ibu pejabat. Tiap tahun baca khutbah Arafah. Dulu. Yang kedua, yang ketujuhnya membaca Quran. Jangan tinggal Quran, bacalah. Sebab tu zikir Arafah ni tuan-tuan, talbiah 3 kali, istighfar 1 kali apa semua. Maka antaranya kita baca apa dia? Qul huwallah. Dalam zikir apa disuruh baca 3 kali. Tapi ada ulama kalau boleh baca di pada Arafah, baca Qul huwallah tu surah Ikhlas tu boleh 100 kali. Allah. Tak ada syok, tak ada hidayah. Sebab tu kalau boleh. Mana Allah tu Quran, siapa yang baca Quran dia, Allah tiap hari macam dia khatam Quran dah. Kelebihan surah Ikhlas tu juga tinggi. Baik. Di sana kata kepala dia tadi tu yang buang-buang. Baik. Ini amalan-amalan sunat. Daripada saya baca Quran, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Berdoa. Kita minta ampun kesalahan kita yang lalu. Selain itu kita jangan lupa bila doa rampah, berdoalah kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa ibuku, ampunlah dosa kedua ibu bapakku. Allah irarah. Tanah kita ada pertalian kita dengan Allah, dengan ibu kita walaupun mati lama. Jadi berdoa kepada ibu bapa ni orang lain tak boleh buat. Kita mak kita, ayah kita. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra atau kama rabbayani shighra. Alhamdulillah. Ini keadaan dia. Jangan lupa kepada ibu bapa kita baca doa. Sebab orang belum tentu. Kadang-kadang doa adik tak pi ziarah kubur ibu ayah. Mai musim ayah haji apa tahu. Betulnya. Tiba-tiba kita boleh baca doa kepada ibu bapa kita, minta ampun, ya Allah, ayah kita dulu kita tahu kita kaki minum judi, minum arak, zina, tapi dengan sebab usaha ikhtiar kita minta ke Tuhan, insya-Allah hanya ni yang kita nak sangat ni, boleh masuk syurga dengan sebab kita punya ikhlas berdoa. Kadang-kadang tak mau doa kepada aku sekalian berpipi dia, itu anak yang soleh nama dia. Tak ada ingat kasihan kepada ibu bapa. Ini keadaan dia tuan-tuan. Tuan-tuan gambar dia di Padang Arafah masing-masing. Itu cara pakaian. Kan ihram. Tutup semua, tidak nampak dia punya tubuh badan. Orang laki-laki pasal tak ke baju. Jaga berdoa bulu di badan-badan kita. Asal nak pergi Mekah kita berendap semua dah. Naik pun tak panjang tahu mana. Betulnya. Ini amalan amal sunat sebelum wukuf. Bertabiahlah bila tak pergi, istighfarlah banyak-banyak, zikirlah dan berdoalah kepada Allah banyak, solat berjemaah, sembahyang jemaah, baca selawat, mendengar khutbah, membaca Al-Quran. Ada 9 di sini. Ada 8, 7. Baik. Hak yang ini baca sajalah. Perkara-perkara khurafat bahasa Arab. Melayu kata karut marut, tu khurafat. Tak tawan. Benar khurafat benda tak tawan. Tak ada dalil, pandai reka diri. Ini. Apa dah membawa kismis masa tawaf menjemur nasi di Arafah. Tujuan dia apa dia? Apabila balik, rendam nasi kering dengan air zam-zam dan dimakan nasi yang direndam dengan air zam-zam sekali, diberi kepada siapa yang saja sebahagian penerang hati. Ini bila pingwah disebab hidung. Apabila balik nasi tadi kita bawa tawaf tadi, rendam nasi kering dengan rendam nasi yang kering tadi dengan air zam-zam dan dimakan nasi yang direndam dengan air zam-zam sekali, diberi kepada siapa sahaja sebagai penerang hati. Boleh kita makan nasi itu, boleh jadi cahaya terang hati kita, mengaji cepat boleh. Itu benar tu. Tapi dia kata khurafat. Kadang-kadang benda ni pun kita tak kata khurafat. Itu apa dia? Yang pergi ni asal orang Teluk Kumak pergi umrah. Bila umrah balik 3 hari lepas. Dia pergi seorang suami, seorang dia tak bawa bini dia. Bila pergi sana dia kata, yang pelik saya duduk di Mekah, pergi Madinah dulu. Duduk di Mekah, saya pergilah tawaf, saya bawa umrah, saya tawaf. Bila tawaf, dalam orang banyak-banyak Arab kat saya tak kenal dia, Pak. Orang main beri Quran. Ikut tawaf saya. Sampai temu, nak bagi, saya tak mahu, saya kata ada dah. Buat apa? Dah ada dah. Balik cerita ke toko yang awak tak ambil. Semua hidup hang sekali tu dah. Sampai berjalan pusing, sampai temu situ. Ambil lah, saya dekah.
Tak mau ambil. Silap sama. Akhirnya dia, orang tu pergi hilang. Mana apa tahu dia tak ada. Balik cerita ke orang yang bawa dia dan dia ustaz. Hang ni saya cakap tu ya. Itu pasal bukan orang. Bukan orang yang baik hang tu. Mungkin jin Islam. Ini tuan-tuan. Sebab tu pergi sana kita kalau orang pergi ambil lah. Jangan kita tak ambil. Itu tahana nama dia. Baik. Itu yang pertama. Tanam 7 biji anak batu di bumi Arafah. Tutup 7 pintu negara neraka bersaksi dengan batu-batu dia hari kiamat. Hanya ni doa dia umrah. Tutup, ambil batu, tahu dah buah dia tu. Ingat, kita ni sebagai nak tutup pintu Arafah. Apa pintu neraka di akhirat tu? Itu senang banyak. Tu dapat tu kamu tu. Itu senang banyak. Pergi Mekah dia tutup pintu, tutup dengan batu ya. Itu khurafat nama dia, karut marut. 3, mengerat tali di padang Arafah secara mencuri. Ada hati orang kerat-kerat rumah. Tak bagi orang tahu. Apa dia ni menggelakkan anak kecil daripada menangis. Tak bagi anak kecil kerat apa habis semua dia tu. Mengerat tali padang Arafah secara pencuri. Orang ikat untakan dengan tali, ikat apa-apa pula dia pergi curi-curi. Tengok hiri. Curi. Ini keadaan apa dia? Mengelakkan anak kecil daripada menangis. Satu, melariskan jualan dan perbanyakkan tangkapan ikan. Ini mana yang kita ada tadi? Ada 3. Satunya mengelakkan anak kecil daripada menangis. Tapi budak menangis itu cara. Ada tali apa-apa pun hirih bang. 2, melarikan jualan. Buka kedai orang tu nak pergi beli. Laris. Yang ketiga, perbanyakkan tangkapan ikan. Bila kita ada dia ni hak tadi ni, hak tadi yang kita kerat pas semua tu, insya-Allah ikan lebih banyak, mengai pun dapat banyak, segala-galanya mai banyak dapat banyak. Dia mai dengan cara tak sangka-sangka. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengambil pasir padang Arafah. Untuk apa? Untuk dipijakkan tapak kaki bagi anak-anak yang mula mahu belajar. Apabila jejak ke Arafah, mereka orang terkenal menghindarkannya daripada penyakit dan gagah berani. Hal ini mengambil pasir di padang Arafah. Ambil balik main untuk dipindahkan tapak kaki bagi kanak-kanak yang mula mahu berjalan dan dapat jejak ke arah menjadi orang terkenal. Bila kita tadi ambil balik tali ikat balik, itu nak mengelak daripada apa dia? Daripada menjadi orang terkenal, menghindarkan daripada penyakit. Tak mana dia? Kanak-kanak yang mula mahu berjalan dan dapat jejak ke Arafah menjadi orang terkenal. Bila itu insya-Allah ada tadi ikat dia apa hirih-hirih. Bila hirih-hirih itu budak-budak anak kita boleh cepat berjalan, iaitu mana ada kaitan dengan tali di Mekah tu. Ataupun nak menjadi orang dapat dipijak ke Arafah. Insya-Allah budak ni esok boleh pijak Arafah. Percaya. Adapun menjadi orang yang terkenal, menghindarkan daripada penyakit dan gagah berani. Bila kita sanggup buang tali di kekang kuda ke apakah tali hirih, kita ubah buang tahu kedan ini satu, ingat untuk dipijakkan tapak kaki bagi yang mula mahu berjalan, jadi mudah cepat berjalan. Tapi saya tengok tuan-tuan, anak dengan saya, anak kak saya yang sulung, anak perempuan, bila dah melahirkan dia sebulan ngalai dia cakap apanya jadi ambil hak ni buat cepat berjalan. Lepas tu tanam uri bagi cangkat, mudah boleh cakap.
Uri itu ni. Ingatan dalam payah dalam bab cakap. Itu uri. Budak-budak tadi. Pandai. Tengok kecil-kecil cerdik macam beruncai. Ini habuan. Menyatakan. Menghindarkan daripada penyakit dan gagah. Hebah. Bila kita baca untuk dipijakkan tapak kaki bagaimana ayam mula belajar dapat jejak ke arah apa. Yang ni pun boleh. Baik. Habis di sini lah. Jadi perkara huruf pak ni tu sudah buat anak. Huruf pak ni kau maut. Pertama sekali ingat, kita pergi sana, kita ambil buah-buah apa, ketika kita tahu kita bawa dalam paket. Balik mai sini kita basuhkan dengan air zam-zam semua, jadi apa tak? Ini apa bagi kena hati. Itu pun satu hal. Tanam biji haknya ni yang paling teruk ni. Ambil ketui batu, 7 ketui batu, tanam. Ingat niat nak tutup pintu neraka. Itu semua muhur. Itu rapat nama dia. Yang 3, mengerat tali di padang Arafah secara mencuri. Hak orang ikat buat itulah apa? Bak khemah tu, tali ujung ni ikat khemah tu. Kita curi. Maka insya-Allah mengelakkan anak kecil daripada menangis. Balik mai bubuh landui ke apa gantung, anak tu tak teriak. Dosa dalam ibadat curi yang ambil ni. Ini dahlah dosa. Adalah kau berdosa pula banyak orang. Kawak pergi Mekah pun. Jangan. 3, yang keempat, mengambil pada pasir di padang Arafah untuk dipijak tapak kaki bagi kanak-kanak yang mula mahu berjalan dapat jejak ke Arafah. Ini pun satu hal. Budak-budak yang berjalan ambil itu tanah itu bagi dia pijak di sini. Bagi dia pijak. Tak tu bagi dia pijak. Budak-budak apa nak berjalan. Itu pahaman kaut marut tu. Tu satu. Tu hak kaut di sana. Hak di sini pula tentang saya ingat lagi dulu mak saya. Orang tua-tua dulu percaya sungguh. Bila budak-budak tu nak berjalan, makit jalan rebah orang kata jalan rebah lah. Pagi-pagi ayam mun tu ada berheret dalam rumput pahit. Bunyi pun cepat betih keras boleh jalan. Hei, orang tua-tua dia percaya sangat macam candu tu. Padahal baru kalau kena ada apa ulat bah kata yo luncai. Luka habis. Lah ni tak ada rumput pun jalan berselerak pun. Pahaman ni silap orang tua-tua dulu. Bunyi pun bila pagi-pagi ni bawa pergi jalan dalam rumput pun dia betih cepat keras. Dia bahaya orang tua-tua dulu percaya sangat. Ini pun percaya ni orang tua. Mangan pasir di padang Arafah, balik main suruh budak-budak tu nak jalan, bagi dia pijak, maka insya-Allah dia tu pergi ke Mekah. Moga ada duit, kalau tak ada duit dia pergi mana? Satu. Menjadi orang yang terkenal. Orang tu pandai. Mengaji bodoh nak dikenal macam mana? Yang ada menghindarkan daripada penyakit dan penyakit, tak kena penyakit, ada pula tak kena penyakit. Yang keempatnya gagah pani. Orang tu kalau ambil pasir balik dia pijak, esok dia kuat budak tu. Itu percaya. Baik. Kita tengok pula ni. Ini cara dia. Habislah bahagian Arafah. Jadi Arafah ni itu cara dia nak. Mesti ada di bumi Arafah walaupun satu ketika, seketika. Pilah. Sebab tu saya bertugas dulu, hari 8 Zulhijjah tak benar orang berjalan di sana sini, takut-takut sesat. Takut-takut sesat. Bila sesat Nabi tak boleh. Cuma saya bertugas yang kerap sangat pergi Mekah, sekali saja yang orang tak pergi ke Arafah, seorang perempuan. Dia berani lebih. Perempuan bila berani lebih, jalan sana berjalan sini, maka
Bila hari Arafah orang cari dia tak jumpa. Orang perempuan. Bubuh poster mata corak tak jumpa, cari tak jumpa. Akhirnya apabila balik daripada bumi Mina hari 13 hari Tasyrik, esok tu tengok dia duduk di atas bukit dekat dengan Mekah, Jabal Qubis. Duduk atas bukit tu. Ya Allah, macam mana dia naik tak tahulah. Dia naik tak tahulah. Dia tak pergi ke Arafah. Ini kesilapan. Sebab tu di sana kita yang ingat sangat. Kalau kita seorang suami, kalau pergi dengan bawa isteri, jangan benarlah isteri kita berjalan seorang diri. Betul ya? Banyak sangat perkara yang boleh berlaku di sana. Boleh berlaku di sana. Banyak sangat. Sebab maklumlah ujian Allah kepada kita. Takut, cukup takut. Takut pasal apa? Pasal takut dia kena orang bawa ke, orang pelari ke di sana. Ini keadaan yang tuan-tuan. Baik, habis bahagian wukuf. Siapa yang nak tanya bahagian wukuf? Wukuf ada soalan? Ada? Tak ada? Baik, kita tengok pula bahagian tawaf dan pengertian tawaf. Itu rukun haji. Itu siapa dah? Tawaf ni ada 8 jenis. Ada tawaf haji dia panggil tawaf ifadah, umrah dia panggil tawaf rukun umrah, ada tawaf yang ketiganya tawaf kudum. Tiga-tiga ni mula nak tawaf sunat saja niat, tak niat pun sah. Bila kita niat haji ada tawaf ifadah, ada tawaf niat umrah, ada tawaf niat haji masuk Mekah, ada tawaf kudum. Tiga-tiga ni sunat saja mula nak tawaf tu niat, tak niat pun sah. Tapi kalau duduk saja-saja pergi tawaf sunat, wajib kena niat, tak niat tak sah. Sebab tidak ada kaitan dia dengan haji dan umrah. Tawaf tahiyatul bait, tiap-tiap kali kita masuk masjid, kita pergi tawaf hormat Kaabah, wajib kena niat. Yang ketiganya tawaf nazar, duduk saja-saja kita pergi duduk nazar. Nazar lah, aku ni demam 3 hari turut-turut sangat ni, aku nazar, ya Allah bagilah lega, aku nak nazar kepadamu ya Allah. Kalau lega aku nak pergi tawaf tiap-tiap hari sekali, sehari 3 hari turut-turut, wajibmu. Dan nazar ini wajib kena niat. Yang keempatnya tawaf wada, nak keluar daripada bumi Arab Mekah, nak tinggal Baitullah lebih daripada 2 marhalah, wajib tawaf wada, tak tawaf dosa. Yang kelimanya tawaf tahallul. Jadi ini yang tawaf ada semua 8. Pengertian tawaf. Yang kita tawaf ni apa dia? Mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan mematuhi syarat-syarat sahnya. 7 pusingan. Lagi tak cukup 7, maka dia bukan mengenai tawaf. Baru dapat 6 pusingan, 7 pusingan, 7 baru nama tawaf. 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan, 4 pusingan, 5 pusingan, 6 pusingan, 7. Nah, bila 7, baru nama tawaf. Tak cukup 7, tak nama tawaf. Baik. Mengelilingi Kaabah. Maka syarat-syaratnya mesti patuh. Syarat dia nak pergi tawaf mesti ada wudu. Tak ada wudu tak boleh. Syarat dia mesti ada, kalau datang badan tak bersih wajib kena mandi. Syarat dia nak pergi tawaf mesti suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Syarat dia yang ketiga mesti dia kena tutup aurat. Tutup aurat mesti. Orang lelaki di antara pusat dan lutut jaga sungguh-sungguh. Orang perempuan seluruh badan kecuali tangan dengan tapak tangan dengan muka. Syarat keempat, yang kelima ialah dalam masjid. Syarat keenam tujuan nak tawaf. Syarat ketujuh bau belah kiri ni mesti menghadap kiblat. Syarat yang ke-8 yakin 7 keliling. Ini syarat. Sebab tu dengan memenuhi syarat-syarat sahnya, pusingan pertama elok, pusingan kedua elok, 3 elok. Tapi mulai pusingan keempat baru kita lari, orang tolak, ambil api dia patut ambil apa? Bermakna kita redha, tak sah pusingan tu. Syaratnya. Masuk pusingan yang ke-6.
aku ni 6, 7, 6 terlantak. Aku ambil 6, ambil 7 juga. Mana tak yakin tu, tak sah. Pusingan kan 5 katanya. Duk setah lah nak. Kentut. Tak apa, kentut tak apa. Dia batai semayang. Ini keadaan dia. Syarat 8 syarat. Tiap satu pusingan mesti ada 8 syarat. Apa ada syaratnya? Ada wudu, suci badan, pakaian dan tempat. 3, tutup aurat. 4, mula penjuru hajar aswad. 5, kepala belah bau belah kiri menghadap kiblat. 6, yakin 7 kilin. 8, dalam masjid. 7 dalam masjid. 8, ingat nak tujuan nak tawaf, bukan nak cari kawan, bukan nak cari bini, bukan nak cari suami. Nak tawaf. Sebab tu saya ada bagi khusus. Kalau mula pi Mekah, mula pi. Maklumlah, duduk sini pun kita perak, baru menikah pi mak mentua perak dah. Siapa tak perak, tak usah cakap mah. Orang perempuan lagi orang perempuan, laki-laki. Tapi orang laki-laki perak tak apalah nak teruk sangat. Orang perempuan baru pi nak buat gulan apa pandai-pandai fikir tobat tak jumpa apa. Di rumah boleh lah bawa duk tang ni cabai ni. Pi mak mentua tak tahu dekat mana. Nak kena tanya. Tunjuk pandai ni tak jumpa. Memang perak pun. Tambah tahu tu di sini apa lagi tak lagi nak pi Mekah. Orang Kuala Lumpur balik main ustaz, dia tak can jalan dah, bukan jalan banyak mana pun, orang ke perak. Kita pergi Kuala Lumpur lagi perak, jalan bersirat lagi payah. Tu di sini tuan-tuan, apatah lagi kita nak beribadat di Mekah dalam keadaan ramai. Tengok kita di sini nak sembahyang kangkang kaki tak kesangak-sangak. Orang tak nak. Di sana nak masuk masjid pun berebut. Sembahyang pun berebut. Nak berak pun berebut. Orang terlalu ramai. Jadi semua dalam keadaan susah. Bila nak kena belajar semua. Sebab tu kita nak kena belajar, nak kena cari pengalaman, tanya betul. Sebab haji ni dengan umrah ibadat yang memerlukan perbuatan 98% perbuatan semua. Tawaf perbuatan, sa'i perbuatan, gunting perbuatan, melontak perbuatan, pi Arafah perbuatan, 2 melimpah perbuatan, semua perbuatan. Yang perkataan niat saja, doa sunat, nak baca-baca tak mau baca, perbuatan tu kena betul. Kadang-kadang kita pengkang, kita tak betul, jalan kedua orang ramai, belagak sana, belagak sini, lari sana, lari sini, nak main betul. Kawasan dia punya tawaf Masjid Haji daripada tepi Kaabah sampai tepi tangga Masjidil Haram tu, betul tak tu? Berdenyut tu, ya Allah, ramainya orang campak pula tu, laki perempuan. Kalau tak campak pasal api. Yang orang perempuan pula, orang Malaysia ni baguslah perempuan, kena orang Turki, orang Belalin, dia pakai kain nak pijak ikut dan bersungai. Dia pegang kita ikut dana. Tu yang hak pegang, yang hak segak apa ada. Hidung boleh segak baju apa ada. Tak penting lalat rumah dia tu. Ini semuanya ujian Allah tuan-tuan di sana. Sebab tu nak kena beringat betul-betul. Tawaflah yang paling takut. Baik. Jadi bila sebut kata tawaf, ingat syarat-syarat dia nak. Syarat-syarat sah tawaf, mesti kita kena tutup aurat kita betul-betul. Orang laki-laki di antara pusat dan lutut. Mau tak mau tetap kena pakai kain bagi lepas daripada pusat. Lepas daripada pusat kain. Kalau di bawah pusat, kalau dia tuput boroi, dia pakai luar di bawah pusat di sini. Di sana dia nak pakai bawah pusat juga. Pasal apa dia biasa pakai lagu tu luar. Kalau pasal pakai atas pusat, dia bengah. Bengah tak bengah tetap kena lepas pusat. Ni sebab tu orang yang temuan nak pergi ke Mekah, orang temuan ni di sini dia kena belajar pakai kain atas pusat. Tidak ada bisa pakai luar ke kain ke bawah pasal pusat melonih ya. Pasal bengah.
Bila pergi sana dia kena pakai, mau tak mau. Kalau tak pakai bawah dia pesat, dia tawaf tak sah. Bila tak sah tawaf tak sah sa'i, tak sah berhenti, masih dalam ihram umrah ataupun haji. Ha ni kerapnya orang lelaki-lelaki. Biasanya kalau buat-buat pakai seluar di bawah pusat. Pakai kain pun bawah pusat. Kerapnya. Betul. Kalau kurus tak apa. Tapi bila pergi Mekah, ingat nak, tetap dia kena pakai lepas pusat. Sebab apa lepas pusat? Pasal kita tak pakai baju. Baju tak apa tak nak, tuan-tuan. Di sini bolehlah pakai singlet, bubuh dan pinggang pakai bawah. Oh tidak. Itu kalau tu bawah pusat. Tu ada tu. Dia pakai singlet, pakai baju semua kuat. Tapi kalau dalam ihram hanya pakai selai limut selai. Macam mana depa tengok pipi Mekah, tengok orang Turki ya. Turki yang paling satu tahu perut satu payah tu. Dia pakai kain tu bawah ni, bawah pusat tu bulat bujai yang bujai. Kita pun depa boleh, depa mazhab lain tuan-tuan. Kita mazhab lain. Bila pergi Mekah ada pula pendapat. Kita bila main Mekah tak boleh apa tak mazhab Syafi'i. Mazhab apa boleh kita kena ikut ramai. Dia itu rojak nama dia tak boleh. Kalau pegang pengaji atas mazhab Syafi'i tetap dia di atas pusat. Tak boleh pakai pisang semua boleh ikut dia. Tak boleh lah. Jangan ikut tak tahu depa. Nak ikut depa boleh. Nak pakai kain lepas pusat boleh. Tapi kita mengaji pak mazhab alim semua. Pak mazhab semua tahu. Buatlah. Hang ni pakai ikut mazhab Hanafi. Apa sebab Hanafi boleh. Tapi dia ada senang. Tang ni susah tang ni. Faham tuan-tuan? Ini yang kita mazhab Hanafi. Kita kalau mazhab Syafi'i, kalau belahak macam mana pun perut dan bunyi tu guru duk pukul duk cakap Hindu dalam perut tak batal. Kita tak batal. Tapi mazhab Hanafi cakap Hindu dalam perut batal. Hanya ni yang kacau. Ada ringan, ada apa? Berat. Mana kita kena belajar empat mazhab tak apa. Kita tak ada Syafi'i pun tak apa lagi kok. Macam mana kita nak ni boleh faham tak? Itu mau tak mau bila pergi Mekah tetap pakai kain atas daripada pusat. Bengah tak bengah. Buatlah cara. Bagi boleh. Zahor. Kalau di sini biasa dia duk pakai di bawah pusat, di sana nak pakai atas pusat, payah. Payah tak payah tetap di atas pusat. Baik. Sikit lagi. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar mesti ada yang semayang. Tengah-tengah tawaf, ingat, tengah-tengah tawaf datang haid orang perempuan batal. Orang lelaki tengah-tengah tawaf keluar air mani. Boleh tengah tawaf keluar air mani? Boleh tak? Boleh tak? Mustahil. Boleh? Ini. Itu wajib keluar kena mani. Gagah juga tak sah, badan kita tak bersih. Wajib balik mani. Kalau boleh tadi 2 kelina, esok main sambung pula lagi 5 kelilin. Tak kalau? Ini yang kata suci apa? Suci daripada hadas kecil dan besar. Suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Badan kita basuh punggung, kita kena basuh betul. Nak sembahyang basuh betul. Tak ada seorang pun tengok punggung kita. Ikhlas kita sendirilah. Kalau basuh ikut dan tak terpakai, jaga baik punggung kita. Tak ada kalau ada bini kan, ya ayam tengok punggung abang cuci ya, dikatok ke situ nak mampu. Ini tu contoh. Begitu juga kita pakaian, jaga baik. Ni macam pakai seluar. Bila pakai seluar, kencing boleh duduk ke berdiri tuan-tuan? Kalau pakai seluar, nak tanya. Duduk ke berdiri? Jawab duduk ke berdiri kalau pakai seluar? Berdiri, duduk dia tebalan. Kencing dia tak lawai. Dia tebalan kok, dia tebalan parit. Duduk.
Mesti nak kencing. Nak kencing, nak buang yang kecil tu kalau kita pakai seluar, kita kencing berdiri dan jaga sintir seluar bagi tinggi-tinggi. Kalau tak sintir, itu seluar hak sintir, seluar dalam kencing kena lawan suruh. Tak lawan suruh, satgi sudah kencing meleleh luan. Hak muda tak apa unjap dia punya dia jerut kuat. Hak tua-tua meleleh pria. Jaga baik. Sebab tu saya bagi saya sudah semayang, nak kencing sebelum semayang saya tak kencing. Sebab kita tua-tua ni unjap, teruk dah tua-tua ni unjap tak kuat. Sudah lagi dia meleleh dah. Kalau sudah semayang kita kencing ni meleleh pi lah kita semayang dah. Yang keduanya kita senang. Tu saya pergi Mekah, saya jangan pakai seluar daripada sini, saya pakai kain, pakai jubah. Nak berak nak kencing senang kita angkat. Pakai seluar nak kena belek sungguh, nak kena jaga. Takut mercik. Bila mercik di seluar kita semayang tidak sah. Tapi kalau dah kita angkat taksir kita ni, angkat seluar sampai lepas dah lutut, jaga kencing tempat diri, kencing pula jaga. Kalau nak betul juga itu luar daripada kuasa kita lah tu. Tapi kalau pipi buka-buka tu saja pi. Pi tendaan. Yang ni yang takut. Semayang pun tak sah, tawaf pun tidak sah. Sebab ada najis pakaian kita, tempat badan kita, tempat tawaf tak apa orang. Tapi baru ni, saya baru ni pi di antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Sampai-sampai tak boleh pi. Nak pi tak boleh. Allah ni, tengok-tengok, ya Allah, dia berak penuh. Tak sikit perut tu. Perut sambil berjalan. Dia perut tu. Dia luar. Arab tu dia dua dah. Tapi di sana. Kita nak kata betul. Dia merah tengok tu. Dia tai. Lengkong kita jaga. Nak lengkong ni. Haknya ni. Nak pergi tak boleh. Takut kepala bau. Sambil gesak sikit-sikit. Orang ni. Ya Allah tuan-tuan. Ketat. Macam ikan sardino. Ikan sardino. Ikan lenti tu. Maka gesak belah, jaga bau saya. Jaga bau. Saya duduk bawa orang. Jaga bau. Pergi betul bau. Jaga. Takut kita terlari daripada ni. Itu boleh cakap. Tapi kalau cakap, ya, jadah sungguh main marah berak di sini. Berdosa peri kita. Jangan cakap begitu. Cuma jaga bau. Tengok tai. Tu yang saya duk kata tu, duk abang dah. Tu orang luar bukan. Kalau nak terberak, nak pi tawaf, nak basah, nak terberak, berak dulu. Sebab jauh nak berak kalau dah senak sungguh nak pi zaman payah. Basah nak tuanglah balik. Sedang kita tawaf tu cukup 7 kali, itu sunat saja bukan wajib. Ni dah gagah juga. Gagah murah berak tepi Kaabah. Dosa. Ini abang. Jadi ingat tuan-tuan, ini yang ketiga. Tamam. Ya.